أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ataupun mengekalkan nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesihatan dan juga kelapangan. Semoga-moga dengan itu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang reti berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dikasihi Tuan Nazir ataupun Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita sama-sama berniat iktikaf. Bagi kita yang lupa untuk berniat iktikaf, supaya dengan itu kita mendapat lebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala berganda-ganda daripada kalau kita tidak berniat, lupa dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz yang tidak dapat hadir untuk memberi kuliah, dan saya diberi untuk menggantikan tempatnya. Dan insyaAllah kita akan tengok lagi apa yang terbaki dan tersiri dalam siri pertemuan kita yang telah lepas mengenai dengan ubat ataupun penawar bagi hati yang terakhir, iaitu suhbatus salihin, iaitu berkawan ataupun bersahabat dengan orang-orang yang baik. Lalu kita bicara dah dalam pertemuan yang telah lepas, orang-orang yang berkekalan dengan baik ini yang dipanggil sebagai Al-Muhsinin. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, banyak di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebut dengan perkataan Al-Muhsinin. Di antaranya dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala menyebut innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain berkaitan dengan Al-Muhsinin, yang kita terjemahkan secara mudahnya ialah orang yang berkekalan dalam kebaikan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebut, dan kita pun telah ambil pada pelajaran yang telah lepas mengenai dengan kelebihan orang-orang al-muhsinin ataupun orang-orang yang berkekalan dalam kebaikan ini. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berikan kepada dia di atas muka bumi ini 5 perkara. Kita ulang lagi sekali seperti lalu, iaitu Allah Ta'ala berikan kepadanya berseri mukanya, wadiyaan ataupun diyaan fil qalbi, diyaan fil wajhi, berseri mukanya dengan tidak memerlu pakai alat-alat yang untuk nak mencantikkan muka, foundation dan apa benda sebagai yang itu kaum muslimat ataupun kaum ibu lebih tahu. Maka tidak perlu untuk memakai benda-benda seperti itu, tetapi Allah Ta'ala meletakkan cahaya ataupun seri di mukanya itu menyebabkan orang yang memandang melihatnya, walaupun dia tidaklah secantik mana, hitam manis dan sebagainya, tetapi orang suka memandang, rasa tenang bila memandang dan sebagainya. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan kepada hatinya itu cahaya, dan hati yang bercahaya inilah yang sangat-sangat kita perlu. Sekira-kira kita berdoa dalam banyak-banyak doa yang kita minta, di antaranya kita minta supaya Allah Ta'ala terangi hati. Allahumma nawwir qalbi. Kalau kita seorang, kalau kita ramai, Allahumma nawwir qulubana.
binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga doa-doa yang lain, Allahumma ja'al fi wajhi nura wa fi qalbi nura wa an yamini nura dan sebagainya. Semuanya itu kita minta adalah daripada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala berikan ataupun campur ke dalam hati kita ini cahaya. Baik, maka cahaya dalam hati inilah yang akan menerangi seluruh anggota yang lain. Mata, tangan, kaki, perut, kemaluan, mulut dan lidah dan pendengaran. Semuanya itu apabila hatinya bercahaya, maka anggota lain juga turut bercahaya, dalam arti kata dia reti dan dia tahu benda ini benda baik ataupun tidak baik. Kalau buat dapat apa, tak buat dapat apa. Ini bergantung ataupun duduk pada hati yang ada padanya cahaya yang Allah Ta'ala campur. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Kadang-kadang kita meniaga sekejap saja, kadang-kadang kita meniaga sikit saja, kadang-kadang kita meniaga dengan modal yang tak seberapa, tetapi keuntungan kita itu cukup. Bahkan kita boleh menderma, kita boleh mewakaf, kita boleh belanja kawan-kawan makan dan sebagainya. Itu di antara kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berkekalan, yang sentiasa buat kebaikan. Kemudian yang keempat wa quwwatan fil badani. Allah Ta'ala berikan kepada badannya ataupun kepada jasadnya itu kekuatan. Walaupun mari masjid 5 kali sehari, walaupun dia bertongkat, walaupun dia sakit lutut, walaupun dia kurang nampak, walaupun, tetapi Allah Ta'ala beri kekuatan dalam hatinya, menyebabkan sakit lutut pun dia sampai ke masjid, hujan pun dia sampai ke masjid, panah pun sampai, berjalan kaki pun sampai. Maka itu di antara kelebihan. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala berikan wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Allah Ta'ala berikan kepada, Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati makhluk Allah Ta'ala ini kasih kepadanya. Bukan kata manusia semata-mata, bahkan haiwan juga kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itu di antara 5 perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang yang berkekalan, yang baik, yang kita namakan dia Al-Muhsinin. Allah Ta'ala berikan. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan ataupun orang yang berkekalan ataupun orang yang banyak melakukan kejahatan, maka Allah Ta'ala berikan juga kepadanya 5 perkara sebagai lawan daripada 5 perkara tadi. Kalau 5 perkara tadi Allah Ta'ala letakkan yang pertama ialah seri mukanya, bercahaya mukanya, maka di sini Allah Ta'ala jadikan orang yang berkekalan dengan dosa dan maksiat ini, Allah Ta'ala campurkan di mukanya itu sawadan. Ini kalau kita terjemuh dalam bahasa kita, hitam. Itu sawad. Sawad maknanya hitam. Maknanya apa dia? Kalaulah dia itu orang yang jenis putih kulitnya, maka bukanlah mukanya jadi hitam sebab dia tak semayang. Bukan. Orang tengok muka tu tak ada cahaya. Bila orang tu tengah serabut, bila tengok orang yang muhsinin, maka hilang serabutnya. Tetapi bila tengok orang yang kekal dalam kejahatan ini, lebih-lebih lagi tak sembahyang, dan dia mengingkari pula sembahyang itu, maka dia putih, kulitnya putih dan seperti kapas. Tetapi bila orang tengok ke mukanya itu, daripada tak ada masalah, daripada tidak serabut menjadi serabut. Tu tuan-tuan dan puan-puan, kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa. Jadi dia boleh buat benda yang dia nak buat, kerana kita tidak ada kuasa, sebab itu kita tak boleh buat apa benda yang kita nak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala jadikan hati orang yang sentiasa berkekalan dalam kejahatan ini wa zulmatan fil qalbi. Allah Ta'ala campurkan dalam hatinya itu gelap, sehingga dia bertukar di antara benda yang baik dan benda yang tidak baik. Benda yang bermanfaat dengan benda yang tidak bermanfaat. Sekira-kira air ini bagus, air teh bagus, air kopi bagus, air Milo bagus, dia tidak nampak yang bagus itu, bahkan dia nampak air arak itu lagi bagus. Kenapa? Hatinya hitam. Adapun hati orang muhsinin, hati orang yang baik tadi, dia tidak nampak begitu.
Sekalipun benda itu kita kata tidak mabuk, tetapi dia tidak memberi manfaat kepada kita. Apa-apa yang tidak manfaat kepada kita, Nabi sudah ajar kepada kita supaya jangan kita buat. Tak ada manfaat kita buat. Kita buat pun macam tu, tak buat pun macam tu. Baik tak buat. Tetapi oleh kerana kegelapan hati ini, maka orang nampak pergi ke masjid, pakat datang ke masjid macam tadi kita tengok dah, ramai datang ke masjid buat apa? Hanya dengan niat tujuan kosak ta'aruf ta'yin di rumahnya apa dia? Kerana nak mari baca bersama-sama dengan imam apa dia? Doa akhir tahun dan awal tahun. Tu je mari, bukan kerana ada kambing. Kau ada kambing ke? Tak ada kambing tak? Kalau ada kambing penuh lagi ni. Tak ada kambing. Kalau ada kambing tak cukup lah muat, tak cukup kiri dan kanan masjid, memang tak muat. Tapi kenapa tak ada kambing pun mari juga? Kenapa? Kerana hati kita tidak gelap, hati kita bercahaya. Cahaya macam mana? Nampak apa dia? Nampak kalau kita baca doa begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita memahami apa yang kita baca doa yang pendek itu, kalau kita fahami, ya Allah, menitis air mata, tuan-tuan. Doa akhir tahun tadi kita mengadu kepada Allah, ya Allah, apa yang telah aku lakukan ataupun yang telah kami lakukan ini daripada maksiat. Daripada maksiat. Dan kamu berkuasa penuh untuk nak hukum kami. Tuhan dah sebut dah. Macam kita kata, macam kita lalu traffic light. Kita tahu dah kalau langgar traffic light memang salah. Tapi kita langgar juga. Bila kita langgar, polis tahan. Nak kata apa? Budi bicara dah. Tapi kalau dia saman pun tak salah dah. Pasal memang tahu dah umum. Dah umum salah dah. Hak ni pun Tuhan tunjuk dah. Ni. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hak ni kau baik, hak ni kau jahat. Kalau kamu nak pilih mukmin, mukmin. Kalau kamu nak pilih kufur, silakan kufur. Tuan-tuan, kita ni, hebat kita ni belum kita sakit ya tuan-tuan. Hebat kita ni belum sakit ya. Belum sakit memang kita tengok orang tu kecil, tengok orang ni. Tak ada apa. Bila kita sakit, tak ada kecil lah. Besar dah. Tak percaya cuba sakit. Sebab tu tuan-tuan, orang mukmin yang hati dia bersih, dia suka sakit. Ulama-ulama dulu bila sakit, dia tidak gaduh cari panado, dia tidak suruh anak beli obat tu, obat ni tak. Dia kata apa? Sakit daripada Allah, maka Allah Ta'ala juga boleh menyembuh. Dalam sakit itu dia mengambil iktibar. Kita bila sakit, bila kita ingat kepada Allah. Kebanyakan lah, bukan orang-orang kat sini. Orang kat sini sakit tak sakit pun alhamdulillah ingat kepada Allah. Yang luar-luar sana tu. Bilakah? Bila kita sakit baliknya. Bila kita sakit kita ingat dah. Bangun sikit Allah. Nak duduk pun Allah. Cukup sihat? Jarang bunyi Allah dah. Sebab itulah katanya sakit itu bagi orang mukmin ubat. Ubat untuk apa? Hati. Bukan ubat untuk anggota. Ubat untuk hati. Mana? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat kepada masjid Allah, ingat kepada zikir Allah, ingat kepada Quran, ingat kepada tu, ingat kepada ni. Paling-paling tak ada, ingat kepada imam. Abang nak pergi masjid ke, awak nak pergi masjid ke, saing telefon dekat kawan-kawan, kau nak pergi masjid dah malam ni. Kenapa? Jumpa dengan imam malam ni, tak minta air tawar dengan dia sikit. Tuan-tuan, air tawar ni tak perlu imam buat, tuan-tuan, air tawar. Tuan-tuan boleh buat sendiri air tawar. Caranya mudah saja, jangan bubuh gula. Tawar lah. Jangan bubuh gula. Tawar dia. Tak apalah ada air penawar. Air penawar. Tak apalah tuan-tuan. Sekarang kita ingat juga. Lebih-lebih lagi kalau kita berobat di sana tak jadi, berobat di sini tak jadi, duit dah banyak habis. Tu ketika tu memang kita ingatlah kepada Allah. Selagi kita tak sakit, kita sihat,
kadang-kadang ataupun kebanyakannya kita lupa kepada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala uji sakit sikit, barulah kita ingat. Maka ingat kepada Allah Ta'ala di kala sakit itu, tak apalah kita letak ia sebagai ubat untuk hati kita. Maka tuan-tuan dan puan semua, itulah yang disebut Allah diberikan kepadanya ataupun dijadikan hati itu zulmah. Zulmah ni mana gelap. Bila gelap tak nampak. Gelap nampak tak? Tak nampak tak? Kalau cerah nampak tak? Baik, kenapa kita mari ke masjid? Sedangkan di sana banyak lagi orang tak mari masjid. Duduk di pasar raya, duduk di pasar malam, duduk di apa-apa pasar lagi. Kenapa dia tak mari? Kenapa? Kerana gelap. Tak nampak. Kita ni cerah. Sebab apa cerah? Kerana amalan-amalan yang kita buat itu, zikir-zikir yang kita baca, Quran yang kita baca, selawat yang kita sebut, itulah benda-benda yang mencerahkan hati kita. Sekira-kiranya mari ke masjid, walaupun tak ada kambing bakar, walaupun tak dibayar, walaupun tak ada apa sekalipun, kita mari. Kenapa? Hati kita cerah, nampak akhirat. Kita tahu kita tidak duduk kekal kat sini. Batu tuan, saya sebut di mana hari 2-3 hari lepas kuliah saya di mana. Kalau kita pergi ke tasyyi'ul jenazah, mana kita mengkebumikan jenazah, biasa kita tengok jauh-jauh kan. Biasa kita tengok jauh-jauh orang masuk ke jenazah sana, kita duduk dekat sini dah ataupun duduk jauh lagi. Cuba sekali kita pergi dekat-dekat dengan dia tuan. Pergi dekat dia. Duduk dekat lahat. Kita tengok renung betul-betul. Macam mana hati kita rasa? Kalau duduk jauh-jauh kita tak nampak. Bila tak nampak nak gambar tak boleh, nak bayang tak boleh. Tapi bila kita pergi jenazah, kita duduk dan kita tengok bagaimana satu jenazah itu, tak kisahlah dia ni orang berpangkat ke, orang kaya ke, orang comel ke, milioner ke, milia 7 ke, milia 8 ke, apa benda ke, kita tengok dia tu waktu turun. Allah, inilah kita dah. Hati kita kata, inilah kita waktu turun. Lepas tu duduk di situ. Kalau ada air yang basah-basah sedikit pun dia duduk di tempat basah itu. Kalau orang letak menyengging pun menyengginglah dia, terbaring-terbaringlah dia, letak itu, letak ini. Akhir sekali orang letak pipi rapat di bumi ataupun tanah yang mencium hidung lah. Kita pun tengok, ya Allah, ni je lah kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, daripadanya lah kami jadikan kamu. Mana? Tanah. Daripada tanah. Tuan-tuan nak tengok kisah bagaimana Allah Ta'ala jadikan kita daripada tanah, dan bagaimana pula malaikat Israel itu dilantik sebagai malaikat yang mengambil nyawa makhluk yang bernyawa. Tuan-tuan tengok dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Kitab ini biasanya live ada. Saya mengajar di Surau Al-Mizan, Jalan Duta tu, setiap hari Isnin pertama dengan Isnin keempat. Baru masuk bab yang ketiga. Tak masuk lagi tu yang saya sebut tadi tu. Di situ Imam Al-Qurtubi menyebut dengan cara, nak kata ringkas tak juga, nak cara panjang tak juga, tapi Imam Qurtubi menyebut bagaimana Allah Ta'ala menjadikan manusia asal. Allah Ta'ala jadikan manusia daripada tanah. Kemudian kenapa malaikat Israel itu dilantik sebagai malaikat yang mengambil nyawa kepada makhluk-makhluk yang bernyawa, khususnya manusia seperti kita. Kenapa tak dilantik Jibril ke, Israfil ke, Mikail ke, Muka ke, Nakir ke? Kenapa tak dilantik mereka, tapi dilantik Israel? Tengoklah dalam tu tuan-tuan. Tu. Maka tuan-tuan, oleh kerana hati kita ini bercahaya, hati kita ini tidak gelap, lalu kita tengok hari ni, hari awal akhir tahun, kita mari dekat sini. Walaupun macam saya sebut tadi, tak ada kambing bakar, tak ada apa pun, kita mari. Kenapa? Kerana hati kita bercahaya. Adapun yang tidak bercahaya, hatinya gelap, dia tak marilah. Dia tak nampak sebagaimana kita nampak. Sebab tu cerah nampak, gelap tak nampak. Kita nampak pahala, dia tak nampak, maka dia tak mari. Sebagaimana orang nampak duit, bila dia nampak duit dia pergi.
walaupun hujan, walaupun panas, walaupun kereta bocor, walaupun kena anak hantar, isteri hantar ke, suami hantar ke apa ke, dia tetap pergi. Kenapa? Dia nampak di situ ada duit. Apa duit? Duit itulah wasilah perantaraan orang tengah untuk kita mendapat sesuatu benda. Nah, nak makan pun kena ada duit. Pernah tak tuan-tuan makan sekali kat kedai mana-mana, makan, sudah makan, nah kita pun nak balik minum air siap, panggil orang kira, panggil tuan kedai mari kira, dia pun cakap harga RM13.5. Okey. Kita pun gagal duit, tak ada. Pernah tak? Pernah tak? Kita makan siap dah. Kedai kita tak kenal. Kalau kedai kita kenal tak apa dah. Pergi jumpa dengan token, petang nanti mari bayar, lupa bawa duit ya. Oh, tak apa. Kalau kena pula ahli jemaah masjid kita, token yang tu lagi senang. Tak apa lagi, saya bayar lah. Senanglah. Ini kita makan tempat yang kita tak kenal, tiba-tiba kita tak ingat bawa duit. Bukan tak ada duit. Ada duit tetapi tertinggal di rumah. Kita punya wallet tertinggal, beg duit tertinggal, yang bawa handphone. Itu pun kalau yang ada transfer boleh transfer tak. Kalau yang tak ada transfer, tak pandai nak transfer. Pernah tak? Saya pernah kena tuan-tuan. Kita tak ingat. Makan sudah makan apa semua, panggil bayar. Sudah duit tak ada. Sudahlah. Tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan, sudahlah, tak ada apalah, nak bayar macam mana ni. Kalau kita kata kita tertinggal wallet, nanti orang kata, iya kau takut alasan nak makan free dah. Walaupun dia tak kenal kita pun tak kenal dia dah. Sudahlah macam mana. Tiba-tiba Allah Ta'ala mari seorang hamba Allah, tiba mari bagi salam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz seorang ke? Seorang je. Makan tak? Dah sudah dah. Tak apa Ustaz. Ustaz balik dah, saya bayar. Ya Allah, saya kata. Tengok ke langit ya Allah. Nak kata macam mana? Itu gambaran kalau sekiranya kita makan, tetapi bukan tak ada duit. Duit ada, duduk di rumah, tertinggal. Apa kata kalau kita sudah makan, memang duit tak ada sungguh. Maka duit ni apa dia tuan-tuan? Duit ni wasilah lah untuk kita nak dapat baju, nak dapat kereta, nak telefon dan sebagainya, duit lah. Baik, di akhirat pun nak kena duit juga. Kita mati nanti pun nak pakai duit juga. Tapi dia tidak pakai duit nama sterling, nama dolar, nama ringgit, nama bat, nama rupiah. Habis tu dia pakai duit nama apa? Dia namanya pahala. Dalam alihan bahasa kita pahala tak? Alihan bahasa Arab kan hasanah. Kita dah minta Rabbana atina fid dunya hasanah, kita dah minta tak? Wa fil akhirati hasanah. Tu duit tu. Duit dah tu. Maka yang kita duduk secara ni kita duduk secara ni, tuan-tuan duduk, saya rasa mungkin pihak masjid tak ada bagi apa-apa. Saya duduk, insya-Allah adalah rezeki saya tu lah. Sebelah saya tu, sebelah tuan-tuan yang duduk tak ada apa-apa ni. Kenapa tuan-tuan duduk juga? Kenapa duduk juga? Baik duduk di rumah lah. Boleh tengok TV kalau tak ada cerita lain. Sementara tunggu berita, boleh tengok Ultraman pun tak apa. Ataupun tengok lawak Jepun ke. Duduk sini, saya tengok tuan-tuan tengok saya. Saya tengok tuan-tuan nampak jelas daripada A sampai Z. Tapi tuan-tuan tengok saya sekali-sekala nampak macam berdebu juga. Sekali-sekala nampak terang, nampak cerah. Lepas tu nampak gelap, nampak kecil, nampak besar, nampak kecil, senyap. Baik duduk di rumah. Tapi kenapa kita tidak duduk di rumah? Persoalannya sebab apa? Sebab hati kita ni ada cahaya. Dia nampak akhirat ni, kalau atas dunia aku nak pakai duit untuk nak beli tu ni, maka akhirat pun nak pakai duit juga. Maka duit akhirat itu namanya hasanah ataupun namanya pahala. Pahala. Maka benda-benda pahala ini benda tak nampak. Kalau duit tadi segenang, kita pun nampak. Bukan sekadar nampak, bahkan boleh sentuh. Bukan sekadar boleh sentuh, bahkan boleh tasarruf. Nak buat apa? Pahala. Ni saya kata tadi, tuan-tuan yang tidak berniat iktikaf lagi. Kalau kita tidak niat iktikaf, mungkin kita dapat, kita kata 20 pahala. Dengan kita niat iktikaf tu boleh jadi 30, 40. Mana banyak?
Atas dunia pun kita nak banyak dah. Maka akhirat pun begitu juga. Cuma mata kita itu tidak nampak. Mata mana? Mata hati. Yakni yang disebut sebagai basirah. Mata ni memang dia tak nampak. Mata ni. Maka sebab itulah tuan-tuan, pentingnya. Dan yang berapa? Yang ketiga, wawahnan fil badani. Allah Ta'ala jadikan di tubuh badannya itu lemah. Lemah. Dan bila mari lemah, dia mari malah. Sebab tu kita minta tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal kalau tuan-tuan tak tidur, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kasal tu malah. Aku minta berlindung, kami minta, saya minta, aku minta berlindung daripada Engkau ya Allah, daripada sikap apa? Sifat lemah. Kemudian daripada lemah itu keluarnya malas. Malas. Maka bila tubuh badan kita ni malas. Nak buat kebaikan rasa malas. Tapi bila buat kejahatan, sebab tu saya kata dah, bukan orang kat sini, orang tempat lain, orang di Nigeria tu, orang di Somalia tu. Apa dia? Kita boleh berjoging sejauh mana? Sejauh 2-3 kilo deh. Tapi kita tak boleh berjoging daripada rumah kita mai ke masjid. Sebab apa? Tak kuat. Tapi yang sakit-sakit lutut tu, yang pakai tongkat lagi, kadang-kadang tongkat 4, kadang-kadang tongkat 2, kadang-kadang sakit lutut, mari berpapah dan sebagainya. Kenapa boleh mari? Itu kerana kuat hati dia. Kuat hati dia. Oleh yang demikian, jangan kita melakukan dosa. Kalau kita nak ambil masil ataupun kita nak ambil nazir, perumpamaan yang mudah gini tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buat satu maksiat dan tuan-tuan tengok lepas pada tu. Bila kita buat satu-satu maksiat, dia akan mengiringi maksiat yang lain pula. Dia akan mengiringi. Dia akan mengiringi. Begitu juga bila kita buat kebaikan, kita buat pahala, biasanya dia nak iringi dengan pahala pula. Dia akan jadi malas nak buat dosa, dia rajin nak buat pahala. Tapi bila kita dah buat dosa, dia akan malas buat pahala, dia nak buat yang dosa. Siapa benda kita boleh cuba tuan-tuan. Kalau tak cuba tak tahulah. Orang tua kata apa? Anak Cina dalam perahu. Tak cuba tak tahulah. Cuba tuan-tuan. Cuba. Allahu Akbar. Sebab itu bila saya jumpa kata-kata Ibnu Mas'ud ini, maka terjawablah satu soalan yang pernah saya tanya diri saya dahulu. Saya kata, kenapa tok guru ni, macam tok guru kita, tok guru pondok ni, kenapa tok guru pondok ni daripada pagi dia bangun sebelum subuh lagi, mungkin dia semayang tu semayang ni, lepas tu semayang jadi imam semayang subuh, lepas tu semayang, lepas semayang dia ada baca kitab pula, mungkin 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, lepas tu dia balik, lepas tu dia mari pula pukul 8 mengajar. Lepas tu dia rehat sekejap, lepas tu lepas zuhur dia ada lagi, lepas tu lepas asar dia ada, lepas maghrib dia ada, lepas isyak dia ada. Apa kita panggil? Ubat. Apa ubat kuat yang dia makan? Kalau kita kata ubat kuat ni, kebanyakan orang tengok ubat kuat tu lah, bukan hak tu. Bukan hak tu. Apa kalau kita kata macam Popeye dah, Spanish Popeye tu, apa dia Spanish yang macam Popeye makan, yang menyebabkan dia boleh bukan seminggu, bukan sebulan, bahkan berpuluh tahun dia boleh hidup macam tu. Maka jawapannya tak ada lah. Mana jawapannya? Quwwatan fil badan. Dan yang terakhir, wa naqsan fil rizqi. Yang second terakhir, wa naqsan fil rizqi, berkurangan pada rezekinya. Rezeki jangan kita tengok duit, jangan kita tengok kereta, kita tengok rumah banglo, kita tengok tanah kebun yang besar. Dah. Rezeki yang besar untuk kita adalah kesihatan. Dengan sihat inilah tuan-tuan kita boleh buat sebagai benda kita nak, baik ataupun sebaliknya. Bila rezeki sihat tak ada,
Nah, dan sehat ini Allah Ta'ala beri belaka. Sama ada kita orang biasa ataupun doktor pun sakit juga. Sepatut doktor tak sakit tak? Kata almarhum tuan guru saya, sepatutnya orang yang tak mati atas dunia ini ialah al-atibba, para doktor. Para doktor tak mati. Sebab apa? Dia sakit je, dia tahu dah nak makan ubat mana tak? Di rumah dia ada obat. Dalam kereta dia ada ubat. Kalau klinik dia tak payah cerita. Nah, sepatutnya dialah yang tak mati. Kenapa? Dia tahu obat dah. Tapi oleh kerana ketentuan mati itu telah ditentukan oleh Allah, dijanji oleh Allah, siapa sahaja pun dia, orang yang tanam padi banyak ke, orang yang ada duit banyak ke, orang yang jadi doktor ke, bahasa apa benda ke, dia pasti, kerana itu adalah janji Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Nah. Dan yang terakhir wa bughdhan fi qulubil khalqi. Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati manusia ini, kalau tak dikasih maka ini lawan kepada kasih. Benci dah. Lawan kepada kasih, benci. Sebab itulah tuan-tuan, ulama-ulama kita dia menyebut macam saya sebut tadi tu, Allah Ta'ala dalam doa akhir tahun tadi, Allah Ta'ala kita minta, ya Allah, aku ni apa-apa amalan yang aku telah buat dan amalan itu bercanggah dengan apa yang kamu nak, kamu suruh buat, kami tak buat. Kamu kata jangan buat, kita buat. Sedangkan kamu itu berkuasa penuh untuk nak iqab, nak azab kami. Tetapi wahalum tabina, kamu telah berlemah lembut dengan kami dengan tidak mengazab kami. Jadi kita minta tu tadi tu ramai-ramai tu. Mungkin tuan-tuan kata amin, imam duduk berdoa. Dan imam kita iringi dengan doa dalam bahasa Melayu tu cantik. Nah, kalau bahasa Arab saja, makmum yang tahu bahasa Arab dan makmum yang tuan-tuan yang tuan-tuan dan puan mari awal yang boleh jadi tengok makna dia tu, alhamdulillah faham. Ada pun yang tak tengok makna, pakai doa amin je lah. Nah. Pakai amin je lah. Nah, tak tahu makna apa. Tapi bila dibaca dalam bahasa kita, mudah-mudahan kita lebih faham. Nah, dan apa-apa kebaikan yang kami lakukan pada tahun lepas ini, ya Allah, dan kena dengan apa yang kamu nak, maka kami nak minta kau terimalah, ya Allah. Nah, terima ya Allah, walaupun kadang-kadang amalan kita itu tidak sempurna. Solat kita tidak sempurna, kebaikan kita tidak sempurna, itu kita tidak sempurna kerana kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang kurang sempurna. Iman yang kurang sempurna. Gitu. Nah, kemudian awal tahun kita baca pula, ya Allah, nah, sesungguhnya kami ni nak minta jauh, nak minta berlindung daripada Engkau. Daripada mana? Daripada syaitan. Syaitan lah tuan-tuan dan puan-puan, satu jenis makhluk Allah Ta'ala yang tidak pernah berputus asa. Orang buat baik, dia kata tak apa, buatlah baik. Kita akan batalkan kebaikannya itu. Lalu dia akan usaha, dia akan ikhtiar bagaimana nak batalkan pahala solat kita ke, sedekah kita ke, puasa kita ke, zakat kita ke. Dia nak cuba sekadar dia boleh. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang tidak boleh diganggu-gugat ialah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ini tak boleh. Syaitan tak boleh nak buat apa. Hamba Allah yang ikhlas, maka hamba ini Allah Ta'ala tidak benarkan syaitan mengganggu-gugat dia. Buktinya tengoklah para sahabat tu. Nah, bagaimana Sayyidina Umar bukan kata syaitan nak masuk dekat dengan dia, terserempok pun syaitan lari dah. Terserempok dengan dia nak lalu kot ni, syaitan pun nak lalu kot ni. Baru lari kot lain. Tu kehebatan dia, ya Allah. Semoga-moga Allah Ta'ala memberi dan menjadikan kita hamba-hamba Allah seperti mereka-mereka itu sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Semuanya itu, kehitaman hati ini, cahaya gelap hatinya, kemudian lemah pada tubuh badannya, kemudian kurang pada rezekinya,
kemudian benci orang kepadanya, semuanya itu berdasar ataupun beralihkan kepada maksiat yang dia lakukan ataupun yang kita panggil dosa. Nah, itulah puncanya. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebab dosalah kita tuan-tuan, kita tidak rapat dengan Allah Taala. Sebab dosalah hati kita kurang bercahaya. Sebab dosalah kita ni berat nak buat amal ibadat. Sebab dosalah hati kita ini rasa macam tak berapa syukur dengan amal ibadat dan sebagainya. Sebab dosa. Baik, ulama-ulama kita, dia kata ataupun dia mempromosikan kepada kita satu benda yang cukup bahaya tetapi tidak dikira bahaya oleh setengah ataupun kebanyakan manusia. Dalam cerita dulu. Faham tak? Saya ulang lagi sekali. Satu benda yang cukup bahaya kepada kita, tetapi oleh kerana hati kita yang bermasalah, hati kita yang kotor, tidak bersih ini, menyebabkan kita tidak tengok benda itu adalah benda yang paling bahaya dalam dunia. Kita ambil dulu contoh, kita kata apa? Apakah yang paling bahaya dalam dunia? Apa yang paling bahaya dalam dunia? Cuba kita renung. Apa yang paling bahaya dalam dunia? Kita letak ladak, lari bawa kereta laju-laju tak? Bahaya tak? Bahaya. Kita bagi pisau, parang dan senjata-senjata yang tajam kepada kanak-kanak yang tidak pandai menggunakannya. Bahaya tak? Bahaya. Nah, kita buat kerja tempat yang bahaya dengan mesin, dengan apa. Kemudian kita buat kerja dengan cepat-cepat gapo-gapo. Bahaya. Elektrik, bahaya. Baik, semua yang bahaya itu memang bahaya, tetapi di sana ada satu benda yang paling bahaya, tetapi kita tidak meletak benda itu paling bahaya. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Az-zambu. Maknanya dosa. Dosa lah tuan-tuan benda yang paling bahaya. Dan jarang orang promosi dosa itu bahaya. Tapi kita baca Quran jumpa ayat tersebut. Cuma kita tidak memahaminya. Allah Ta'ala sebut tu, kita bagi tuan-tuan dan puan yang kekal dengan sembahyang sunat duha, kita baca surah Syamsi. Di akhir surah Syam itu Allah Ta'ala sebut apa? Fadamdama alaihim rabbuhum. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Zambun. Apa makna zambun? Zambun makna dosa dalam bahasa kita. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan perkataan dosa ini tidak kurang daripada 7 perkataan. Banyak Al-Quran dah. Kaya bahasa Al-Quran. Cuba tuan-tuan sebut kepada saya, bagi tahu kalau ada cikgu dan cikgi dekat sini, cikgu laki-laki, cikgi perempuan. Kalau ada cikgu dan cikgi, cuba tuan-tuan bagi ke saya, apakah makna yang seerti dengan dosa? Kalau matematik, ilmu hisab dah. Itu makna seerti dengan dia tu. Seerti dengan dia. Dulu kita panggil ilmu hisab, sekarang tak panggil dia ilmu hisab, panggil matematik, tapi sama. Baik. Apa dia dosa tu? Muradifat dia ataupun perkataan yang seerti dengannya apa? Ada tak? Ini tempat yang keberapa saya mari dah, dan tempat soalan yang keberapa saya tanya pun nampak gaya macam tak boleh jawab juga. Berarti hanya ada satu kalimah tu je lah. Kalau kesalahan kadang-kadang tak ada melibat dengan dosa, tak ada melibat dengan iqab. Bahasa kita dosa. Jangan buat dosa tu. Jangan buat dosa tu. Baik, dosa. Sampai daripada kita kecil sampai ke besar. Tak ada ke perkataan lain? Ada lah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, ayat tadi tu. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. Mereka itu dibinasakan oleh Tuhan mereka itu dengan, dipanggil ba di sini dipanggil dengan ba sababiyah, iaitu ba yang penyebab, makna dengan sebab dosa mereka.
Ini sebab dosa mereka. Tengok kau Ad, tengok kau Samud, tengok kau Nabi Nuh, tengok kau Nabi Lut, tengok kau Nabi Sulaiman, Nabi mana. Kenapa mereka itu di balik bumi dibantah dengan banjir, dihantar dengan ribut, dihantar dengan petir? Kenapa? Bukankah sebab dosa? Banyak lagi dalam suratul Ankabut Allah Taala kata fakullan akhadna bidzambih. Perkataan yang sama juga, zambun, mana dosa? Semuanya, maka kesemuanya kata Allah Ta'ala kami binasakan mereka itu dengan sebab dosa mereka. Lalu Allah Ta'ala tafsirkan bagaimana Allah Ta'ala binasakan, bagaimana Allah Ta'ala ambil mereka itu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu dengan 4 cara. Ada yang didatangkan dengan ribut taupan yang kuat, ada yang didatangkan dengan suara yang petir, suara dan petir yang kuat, ada yang mereka itu lemah dalam air, ada yang ditelan bumi. Semuanya itu adalah cara Allah Ta'ala binasa. Maka soalannya, kenapa mereka itu dibinasakan? Maka sebabnya kerana dosa. Maka sebab itulah setengah alim ulama kita, dia kata adalah menjadi sebab untuk kita kena tahu dan wajib tahu bahawasanya benda yang paling bahaya di dalam muka bumi ini adalah dosa. Lepas tu lari laju, main pisau, kena elektrik, apa semua tu adalah bahaya juga pada tahap yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Mati kerana kena elektrik, dia tak masuk dalam neraka. Mati kerana kena pisau, kena tembok, kena tu, kena ni, tak masuk neraka. Tetapi mati kerana dosa. Tuan-tuan dan puan, jam kita pun macam ada masalah sikit dah. Dah masuk dah. Kita berhenti setakat tu dulu tuan-tuan, insya-Allah saya akan promosi dosa ini dengan bahagian-bahagian dosa, jenis-jenis dosa dan juga takrif dan dia punya nama-nama dia lain lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsin la tashba' wa la yasma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ula'il arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin.